TV KPM. Oh, banyaknya negara. Okey, mana Malaysia ya? Mana Malaysia? Mana Malaysia ni? Tak jumpa pun. Macam mana ni? Mana nak cari Malaysia ya? Alamak. Waalaikumsalam. Siapa yang datang tu? Oh, cikgu ke? Masuk cikgu. Masuk cikgu. Masuk. Cikgu, Hai Nisa, buat apa tu? Ya, saya tengah tengok globe ni cikgu. Banyak betul negara tapi mana Malaysia? Kecil sangat ke? Tak nampak Cari lah, Nisa. Kalau nak cari Ya. Malaysia, cari di garisan katulis Oh, Tiwa. iyalah cikgu. Jadi ada apa-apa kena mengena tak dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, kita akan belajar mengenai apa yang Nisa rasa. Kalau bumi ni berputar, cikgu, putaran ke? Ya, kita akan belajar mengenai pergerakan bumi. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Tadi Nisa dah belik-belik lah globe ni kan. Saya tengok banyak negara dekat satu dunia ni dan Malaysia ada dekat situ. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan juga iklim. Dan sebenarnya yang bersama-sama dengan saya tadi adalah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Siapakah beliau? Jom kita lihat profil ini. Okey semua, jom kita persilakan Cikgu Nur Syafikin yang merupakan guru akademik dari SMK Lubuk Buntas Serdang, Kedah. Apa khabar Cikgu? Selamat Hari Raya. Khabar baik Nisa. Maaflah Cikgu, hari-hari raya ni sudi juga Cikgu datang nak berkongsi dengan Tengok kita semua. Tengok ada kuih raya, ada ketupat tu. Tak apa, kejap lagi kita boleh menjamu selera Cikgu ya. Tapi sebelum tu kan, kita nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di tempat yang bersih. Contohnya ada poket plastik, poket berzip. Bekas plastik macam saya ada ni pun boleh juga simpan. Dan kalau dah tak nak guna ataupun dah kotor, jangan buang merata-rata tahu. Kita kena jaga alam sekitar kita untuk kekal bersih dalam pada kita melawan COVID-19. Baiklah, sebentar tadi Cikgu Nur Syafikin ada sebut tentang topik kita hari ini iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan juga iklim. Okey, baiklah Nisa. Ya. Cikgu perkenalkan diri Cikgu. Baik dulu. Cikgu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nisa dan juga kepada semua anak-anak murid Cikgu yang sedang menonton Cikgu dari rumah tu. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin Cikgu ucapkan kepada semua rakan-rakan di SMK Lubuk Buntas dan juga kepada semua anak-anak murid Cikgu. Ya, baiklah. Cikgu, sebelum kita mulakan aktiviti kita kan, sebelum kita ada tanya-tanya soalan ke, soal jawab ke dan kita nak guna apa-apa barang-barang yang ada di atas meja ni, eloklah sekiranya kita sanitasi dahulu tangan kita. Silakan Cikgu. Sanitasi dahulu tangan Cikgu. Saya pun akan sanitasi juga. Kalau di rumah tu sediakan botol pembasmi kuman ini untuk kegunaan semua orang sebab kita kena lazimi norma baru. Ini norma baru kita. Nak masuk rumah pun sekarang ni Cikgu, scan MySejahtera QR code. Betul tu Nisa. Kita kena jaga semua ni kan. Cikgu, saya tengok kan, contoh kalau macam di globe ni kan berputar. Jadi apa yang saya ingat adalah bila bumi ni berputar, adalah siang dan malam. Adalah perubahan musim kan Cikgu kan? Ya, betul. Pandai Nisa. Dia dah boleh tangkap dah bumi kita berputar dan ada perubahan musim. Okey. Baiklah, Cikgu nak tanya Nisa satu soalan. Boleh Cikgu, tak ada masalah. Awal-awal ni Cikgu mulakan dengan soalan dulu. Ya, boleh. Nisa pernah tak beraya, ada pengalaman beraya di luar negara? Oh, pernah Cikgu. Kalau nak sebut, sayu hati sebab masa tu berjauhan dengan ibu bapa dan keluarga Cikgu. Di negara mana tu Nisa? Saya dulu di Jepun Cikgu. Oh, di Jepun. Sambil belajar, sambil kita jalan-jalan lah tengok negeri orang. Okeynya Nisa pernah menjadi seorang perantau ketika beraya. Okey, ketika tu musim apa yang sedang ada di negara Jepun?
musim bunga, cikgu. Wah, cantik sangat. Okey, mesti cantik kan cikgu. Betul. Pun tengok pengalaman orang semua kata cantik. Tapi tak pernah pergi lagi lah di negara 4 musim. Okey. Pada pagi raya tu, Nisa mesti ada buat panggilan dari Jepun ke Malaysia. Sebab rindu kan. Betul. Mesti nangis-nangis, sedih apa kan. Jadi, masa Nisa buat panggilan tu, adakah ibu dan ayah Nisa di Malaysia sedang menyambut Aidilfitri ataupun masih berpuasa? Oh tak cikgu, masa pagi raya tu kan kita dah telefon minta ampun, minta maaf dengan ibu bapa menerusi panggilan video. Tapi ibu bapa saya kata di Malaysia belum sambut hari raya. Esoknya baru akan sambut Aidilfitri. Memandangkan di Jepun saya dah pun 1 Syawal masa tu. Oh, maksudnya berbeza. Jadi persoalan ini yang kita perlu jawab. Kenapa Nisa dah sambut hari raya sedangkan ibu dan bapa Nisa belum sambut hari raya, sedangkan kita berada di satu bumi yang sama. Betul, Dan cikgu. kenapa di Jepun ada 4 musim iaitu musim bunga, tetapi di Malaysia tiada. Baiklah, cikgu akan jelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di fikiran kita sekarang ni. Ya, cikgu. Cikgu, saya tertanya-tanyalah kan banyak sebenarnya negara-negara yang kita akan jumpa dalam satu glob ni. Jadi ada berapa negara yang akan kita kongsikan sepanjang perjalanan kita ni? Cikgu banyak menggunakan negara sebelah timur dan sebelah barat iaitu Jepun. Ya, Jepun. Baiklah, kita akan berbincang dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Saya rasa macam nak makan ketupat lah cikgu. Boleh ya? Boleh. Saya nak kena ambil air dulu kat dapur. Kita akan jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cikgu Nur Syafiqin. Cikgu Ya, betul, saya biasa Nisa. takut terbalik kan sebutkan nama cikgu sangat-sangat unik. Baiklah cikgu, tadi kita ada sebut topik kita hari ini adalah pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Dan cikgu ada sebut tadi tentang bumi kita ni berputar, akan ada siang dan malam, perubahan 4 musim cikgu musim, ya. Macam saya tadi kat Jepun musim bunga. Dekat Malaysia tak ada kan, kita ada panas dan lembap sepanjang tahun je cikgu Ya, iklim panas dan betul. lembab sepanjang tahun. Baiklah cikgu, kita boleh teruskan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baiklah, sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menggariskan 3 objektif PDP kita pada hari ini. Baiklah, di akhir pengajaran, cikgu berhasrat cikgu ingin anak-anak murid cikgu dapat menyatakan 2 pergerakan bumi. Baik, objektif yang kedua ialah anak-anak murid cikgu dapat menyatakan kesan-kesan putaran bumi. Dan yang terakhir, anak-anak murid cikgu dapat menyatakan kesan-kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, baiklah Nisa. Okey. Sekarang, cikgu minta Nisa pegang glob yang ada berhampiran dengan Nisa. Saya pun tu. ada glob ni cikgu. Okey. Okey, baik. Kalau kita tengok dari segi glob ni, dia tak duduk dalam keadaan tegak tau Nisa. Dia tak Betul, duduk cikgu. tegak macam ni. Dia duduk dalam keadaan condong. Hal ini kerana bumi kita condong 23.1/2 darjah dari satah tegak dia kat sini. Okey, dan bumi kita ni berputar dari barat ke timur. Cuba Nisa pusingkan. Okey, bumi kita berputar di atas paksinya dari barat ke timur. Dan tempoh satu putaran bumi ini mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. 1 hari. Okey, baiklah. Okey. Nisa, sekarang ni cikgu nak minta tolong Nisa ambil boleh, cikgu. lampu suluh ni. Lampu suluh, baik. Okey. Okey. Okey, cikgu nak Nisa tolong suluhkan dekat glob cikgu ni. Okey, saya cuba ya. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini, ada 2 kawasan
ada dua kawasan. Satu kawasan yang pertama adalah kawasan yang cerah. Betul. Maksudnya yang menerima cahaya matahari. Kita umpamakan lampu suluh ni sebagai cahaya matahari. Ya, cikgu. Manakala kawasan yang gelap adalah kawasan yang tidak menerima cahaya matahari. Jadi Nisa rasa kawasan yang cerah ni mengalami waktu apa? Waktu siang, cikgu. Ya, bagus Nisa. Manakala kawasan yang gelap ni akan mengalami waktu malam. Contohnya sekarang kita adalah waktu siang. Betul, cikgu. Okey, lagi dalam lebih kurang 4-5 jam kita akan mengalami malam. Hal ini disebabkan oleh bumi kita berputar. Kawasan yang siang akan mengalami malam. Kawasan yang malam akan mengalami siang. Okey, terima kasih Nisa. Jadi kesan yang pertama akibat putaran bumi ialah kejadian siang dan malam. Okey, yang seterusnya, kesan yang kedua untuk putaran bumi. Okey, Nisa, bumi kita berputar. Betul. Okey. Semasa bumi kita berputar, dia akan menghasilkan satu daya. Daya ni kita kenali sebagai daya Coriolis. Okey. Daya ni akan menyebabkan pembiasan angin. Pembiasan angin lazim. Okey, contohnya macam kita letak satu straw dalam cawan. Okey, kita akan nampak straw tu tegak ke atau ada terbengkok atau terpesong sikit, Nisa? Kalau tengok pada pembiasan dalam air tu kan, cikgu, ada macam sengit sikit je. Dia ada pesongan kat situ. Betul. Jadi bumi kita pun akan mengalami daya pesongan, iaitu akibat daya Coriolis. Okey. Baik, daya Coriolis ni dia memberi kesan kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey. Contohnya, kalau angin tu datang di hemisfera utara, sebarang angin yang datang dia akan terpesong sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey. Manakala angin yang datang di hemisfera selatan, dia akan terpesong ke sebelah kiri. Jadi daya pesongan tu akibat daripada putaran bumi di atas paksinya. Okey, jadi itulah ingat, cikgu. Jadi itulah kesan kedua untuk putaran bumi di atas paksinya. Okey, cikgu teruskan. Jom, cikgu. Kesan yang ketiga. Kawan-kawan kita di rumah tu walaupun berlemang, berendam, berkuih raya semua tetap jaga SOP dan catat apa informasi dan juga input yang akan dikongsikan sepanjang kita bersiaran. Jom, cikgu, kita teruskan. Okey, cikgu nak teruskan. Kesan yang ketiga untuk putaran bumi di atas paksinya adalah kejadian pasang surut. Okey, Nisa rasalah kebanyakan nelayan ni dia akan turun ke laut untuk menangkap ikan pada air pasang ke air surut? Alamak, saya rasa pada air surut, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu bantu Nisa. Salah ya. Alamak, lupa. Macam mana ni, cikgu? Itulah tugas seorang guru. Dia menjelaskan dan memahamkan anak murid dia. Okey, baiklah. Nelayan akan turun ke laut pada air pasang. Hal ini kerana ketika air pasang, ikan-ikan semua akan banyak bergerak ke tepi pantai. Jadi, nelayan akan turun untuk mendapatkan hasil yang maksimum ketika itu. Okey, jadi kesan yang ketiga adalah kejadian pasang surut air laut. Okey, ini adalah bulan. Okey, ini adalah bulan. Ini adalah bumi. Okey, Nisa boleh putarkan model pergerakan bumi ni. Saya ambil ini, cikgu, ya. Okey. Menarik ni, lama tak nampak ni, cikgu. Okey, cuma Nisa putarkan arah lawan jam. Lawan jam, ya. Okey. Putarkan macam ni, cikgu, ya. Ketika putaran ni, selain daripada bumi berputar, bumi juga mengelilingi matahari. Okey, yang putih ni adalah bulan. Bulan turut mengelilingi bumi. So kita nampak bumi berputar, bumi beredar dan bulan juga mengelilingi bumi. Kiranya macam bumi kita ni, Nisa, dia buat dua kerja. Dia putar dan juga beredar. Okey, baiklah. Sekarang untuk kejadian pasang surut, bulan di sini dan bumi di sini dalam satu garis yang selari. Okey, apabila bulan berada di kawasan sini, dia akan menarik air laut ini. Jadi kawasan ini akan menjadi air pasang. Kawasan 1 dan 2 akan airnya lebih tinggi akibat daya tarikan graviti di bulan. Okey, manakala kawasan 3 dan 4 airnya akan tertarik pergi ke kawasan 1 dan 2 tadi. Okey, tadi kan kita tengok bulan juga mengelilingi bumi. Okey, contohnya kalau bulan ni kat sini, Nisa. Okey, mana kawasan yang akan mengalami air pasang? Yang menghadap bulan tu, cikgu. Ya, kawasan A dan kawasan B. Manakala kawasan C dan D akan mengalami air surut. Jadi, kejadian air pasang surut ni sebenarnya, Nisa, berlaku setiap hari. Setiap hari. Jadi, dalam satu hari 2 kali akan berlaku air pasang
surut. Biasanya cikgu pukul berapa air pasang surut tu? Dia bergantung kepada tempat. Dia tak sama. Sebab bulan kita beredar mengelilingi bumi. Ada yang pagi pasang, petang surut. Ada yang pagi surut, petang pula pasang. Dia bergantung kepada kedudukan bulan kita. Akibat daya tarikan graviti bulan. Saya rasa saya macam dah faham jugalah mengenai konsep putaran bumi ni, cikgu. Ya. Okey. Jadi putaran bumi kita ni adalah kehidupan seharian kita ni. Kejadian siang dan malam, air pasang surut. Okey. Dan kesan yang keempat akibat putaran bumi di atas paksinya adalah perbezaan waktu tempatan. Macam yang tadilah Nisa. Nisa dah raya tapi kita kat Malaysia belum raya. Belum raya lagi. Cikgu nak tunjuk contoh. Baik, cikgu. Cikgu nak tunjuk contoh di slide. Jom kita sama-sama tengok. Okey. Okey. Cikgu tunjuk contoh di slide. Kat sini adalah Alaska dan Lahore. Lahore adalah kedudukan 75 darjah timur, manakala Alaska 150 darjah barat. Dari segi masa Nisa, cuba tengok. Alaska adalah pada hari Rabu, London hari Rabu, tetapi Lahore pada hari Khamis. Maksudnya Lahore di sebelah timur ni akan cepat siang dulu. Jadi secara logiknya bumi kita kan berputar dari barat ke timur. Kawasan timur yang akan menerima cahaya matahari dahulu. Sebab tu kawasan Alaska dia lewat satu hari. Macam Nisa tadi kat Jepun kan. Jepun adalah negara matahari terbit. Cepat je siang, cikgu. Cepat siang sebab dia duduk di longitude timur. Jadi dia lebih cepat satu hari berbanding dengan kita di Malaysia. Cikgu, mereka kita ada waktu siang dan malam. Jadi apa sebenarnya hikmah kejadian siang dan malam di bumi ni, cikgu? Okey, dari segi teorinya kalau ada hikmah siang dan malam, macam Malaysia mengalami siang 12 jam, malam 12 jam kerana berada di garisan khatulistiwa. Okey, waktu siang kita kena bekerja. Waktu pagi tu lepas subuh kita bekerja mencari rezeki. Kalau anak-anak murid cikgu mencari ilmu. Dan waktu malam Tuhan bagi pada kita untuk kita berehat. Itulah hikmah yang antara siang dan malam. Baiklah, cikgu. Okey, saya tengok macam banyak lagi yang kita nak bincangkan, cikgu. Jom, cikgu. Okey, Nisa. Sebenarnya cikgu nak tambah lagi. Sebenarnya di bumi kita ni ada 5 garisan yang utama. Okey, cikgu. Yang pertama sekali mestilah garisan khatulistiwa. Ini yang paling kita tahulah. Garisan yang paling panjang sekali. Okey, untuk tajuk ni kita akan pergi kepada 3 garisan iaitu Sartan, Khatulistiwa dan Jadi. Jadi Sartan berada di atas, Khatulistiwa di dan tengah-tengah, Jadi di bawah. Baik. Okey, sebenarnya dia ada 5 tau Nisa. Dia sebenarnya ada Abu, Suruh, Kakak, Jadi, Antu. Abu tu maksudnya Arktik, Suruh, Sartan, Khatulistiwa, Kakak, Jadi, garisan Jadi, dan yang terakhir garisan Antartik. Jadi cikgu suka nak ajar anak murid cikgu ni nak menghafal menggunakan mnemonik. Sebab dia orang ni kadang-kadang tak ingat pun. Jadi cikgu buat Abu, Suruh, Kakak, Jadi, Antu. Dia ingatlah. Abu, Suruh, Kakak, Jadi, Antu. Itu menandakan nama-nama kepada 5 garisan yang utama di bumi. Tapi yang utamanya yang biasa kita belajar di sekolah yang mana, cikgu? Yang 3 tadi itulah. Yang 3 tu Sartan, Khatulistiwa dan Jadi. Okey. Kepada kawan-kawan di rumah jangan lupa tulis tadi. Cikgu ajar macam mana tips untuk mengingati 5 garisan bumi. Abu, Suruh, Kakak, Jadi, Antu. Kedengarannya kelakar. Tapi sebenarnya itulah yang membantu kita kan, cikgu kan, sebab kalau nak ingat nama satu-satu nanti peninglah, tak ingatlah. Nak jawab perasaan tiba-tiba lupa. Macam mana sebab kan? Sebab seorang pelajar tu dia bukan je ambil 1-2 mata pelajaran, dia akan ambil 8, 9. Jadi sebagai guru, cikgu sebenarnya memudahkan pelajar. Sebenarnya mereka seronok, Nisa. Nak jadikan belajar tu fun. Geografi is fun untuk mereka. So cikgu buat cara untuk mengingat. Cikgu mengira dan mengingat. Cikgu saya nak tanya tentang kecondongan bumi ni, cikgu. Tadi cikgu ada sebut tentang darjahnya 23/1/2, cikgu ya. Okey, bumi kita tak duduk tegak macam ni. Sebab tu kalau pergi mana-mana kedai, globe semua dia akan condong. Hal ini kerana bumi kita condong sebanyak 23/1/2 darjah dari satah tegak dia. Dan bumi kita berputar dari barat ke timur. Okey, cikgu nak uji Nisa. Satu pusingan lengkap ni berapa masa bumi nak berputar?
24 jam. Ya, pandai. Ataupun satu hari. Sebab itulah kejadian siang dan malam berlaku setiap hari. Ya. Pasang surut berlaku setiap hari. Cikgu nak tanya cikgu, Ya. kalau ada negara yang pendek sangat waktu siang dia. Itu maksudnya dia kedudukan dia bukan berada di garisan khatulistiwa. Ya. Nanti kita akan belajar di slot yang seterusnya. Okey. Kenapa ada siang dan malam yang tidak sama panjang. Saya tertarik sebab saya tengok kawan-kawan saya yang ada belajar di negara-negara yang waktu siang dia sangat pendek. Ya. Waktu malamnya panjang ataupun sebaliknya. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Adik-adik semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Masih bersama saya dengan Cikgu Nur Syafiqin dan juga kita punya peralatan-peralatan ni, globe-globe ni yang akan menemani kita pada episod kali ini, Cikgu. Apa yang kita akan belajar kali ini, Cikgu, untuk slot seterusnya ni? Okey, kita akan sambung. Ya. Yang seterusnya ialah kesan pergerakan Baik. bumi. Okey, pergerakan bumi yang pertama tadi putaran. Betul. Dah sudah. Sekarang kita pergi kepada peredaran pula. Jadi bila beredar maksudnya bumi tu bergerak. Bergerak. Okey, ya. satu peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa 1 tahun. 1 tahun. Nak menunjukkan bahawa betapa besarnya matahari itu, 1 tahun bumi nak mengelilinginya. Mengelilinginya. Okey, itu adalah kehebatan kan. Okey, baik. Untuk pergerakan bumi yang kedua iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari ada 2 kesan. Baik. Yang pertama berlakulah kejadian gerhana. Gerhana. Dan yang kedua adalah kejadian 4 musim. Baik, cikgu musim. akan mulakan dulu dengan kejadian gerhana. Okey, jom cikgu. Baik, Saya dulu tak Nisa sabar. masa sekolah ada pernah tengok tak gerhana bulan ke, gerhana matahari kalau ke? nampak orang bagi tahu ada gerhana, terus keluar tengok. Teruja Jadi semua. excited kan nak Ya. tengok. Kenapa? Sebab dia hanya terjadi sekali je dalam setahun. Betul. Okey. Baiklah. Cikgu nak minta tolong Nisa buka Baik. torchlight tu. Okey, torchlight yang saya guna nak pergi terawih ni, cikgu. Okey. Panjang torchlightnya. Ya. Okey. Nisa cuba on kan. Okey. Okey, baik. Kat sini adalah matahari Ya. dan ini bumi dan ini juga bulan. Bulan. Okey. Cikgu nak tanya Nisa. Ya. Nisa rasa bulan akan mendapat cahaya matahari tak? Kalau matahari dekat sini, bulan di sebelah sana tak dapat, cikgu. Jadi disebabkan kedudukan bumi di tengah-tengah antara matahari dan bulan dalam satu garisan yang lurus menyebabkan bulan tidak dapat menerima cahaya matahari sepenuhnya. Maksudnya ini gerhana bulan berlaku. Baik. Okey. Ini maksudnya fenomena gerhana bulan telah berlaku sebab bulan tak dapat cahaya matahari dan dia dihalang oleh bumi. Okey, mesti dalam satu garisan lurus. Okey. Ya. Ketika bulan ni pula beredar mengelilingi bumi kat sini sampailah dekat tengah. Betul-betul dekat cahaya matahari tu. Okey. Kita boleh nampak kat sini macam ada bayang-bayang kan Nisa? Betul. Bayang-bayang bulan jatuh dekat atas bumi kan? Betul, cikgu. Okey, kedudukan ini adalah berlaku disebabkan oleh bulan berada di antara matahari dan bumi. Maka berlakulah gerhana matahari dalam satu garisan yang lurus. Jadi cikgu selalu nak ajar pelajar cikgu macam mana nak tahu bulan kat mana cikgu bila gerhana bulan. Okay, cikgu selalu cakap bila gerhana bulan, bulan kat hujung. Bulan kat hujung. Bila gerhana bulan, bulan kat hujung. Okey. Bila gerhana bulan, bulan di hujung. Jadi kalau gerhana matahari, bulan di tengah dalam satu garisan yang lurus. Okey, jadi dekat boleh tutup Nisa torchlight tu. Okey, dekat sini juga ada kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan. Boleh tengoklah kedudukan bulan berada di hujung iaitu bumi di tengah ketika gerhana bulan. Manakala gerhana matahari ialah bulan berada di antara bumi dan cahaya matahari. Okey. Baik, itulah kesan yang pertama untuk peredaran bumi mengelilingi matahari.
hari. Ya, Okey. gerhana. Baik, seterusnya. Okey. Cikgu nak ajar Nisa kesan yang kedua iaitu kejadian 4 musim. Baik, inilah yang selalu pelajar-pelajar hadapi masalah tu Nisa. Bila tajuk pergerakan bumi je, alah cikgu saya tak hafal. Ya, susahlah, takut Banyak lah. sangat tarikh, banyak sangat musim. Kita bukan rasa pun musim ni. Kenapa kita kena belajar? Okey, tak apa. Cikgu mudahkan. Jadi cikgu harap anak-anak murid cikgu boleh dengar. So ini antara tajuk yang banyak akan keluar untuk kejadian 4 musim. Okey Nisa, kat sini ada bumi, 4 bumi. Okey. Bukan bermaksud bumi kita ada 4. Bumi kita tetap satu. Tetapi ini adalah kedudukan bumi. Okey, kedudukan 1, kedudukan 2, kedudukan 3 dan kedudukan 4. Dia nak mula dari mana-mana pun boleh Nisa. Tapi cikgu suka nak mulakan dari kedudukan yang pertama. Ya. Okey, Nisa mesti tahu survey 3 kan? Ya. Okey, cuba sebut survey 3 kat cikgu. CV3? Ya. 3, Okey. 6, Lagi? 9, 12. Okey, pandai. Cerdik Nisa ni sebenarnya. Okey, jadi nak hafal dia punya tarikh dia bermula daripada bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Jadi lepas ni Nisa nak pergi melancong ke, Nisa boleh agak dah bulan berapa Nisa nak pergi. Betul. Okey. Jadi bulan 3, 6, 9, 12. Ingat survey 3 sahaja. Okey. Kemudian cikgu menggunakan musim mana bunga ke luruh ke dengan cara ingatnya ialah bibik PA. Bibik PA. Lari Singapura. Bibik PA. Lari Singapura. Okey, kita akan mulakan semua dengan kedudukan yang pertama. Bibik PA. Lari Singapura. Okey, maksudnya bibik B tu musim apa Nisa? Bunga. Ya, pandai. PA. P panas. Panas. Lari. Luruh. Ya, dan yang terakhir Singapura S sejuk. Sejuk. Itu cara untuk ingat dia dengan lebih mudah. Senang je sebenarnya. Ya, sebab tu saya kata benda ni senang. Jadi Betul. kita yang kena jadikan dia senang. Okey. Betul. Bibik PA tu lari Singapura. Kenapa dia lari Singapura Nisa? Okey. Dia lari Singapura sebab gaji dekat Singapura tu lebih tinggi. Lebih tinggi. PA ni bagi gaji murah sangat. Ya. Marahlah bibik ni. Ya. So dia lari Singapura sebab gajinya ialah $1132. Oh. $1132. Bermaksud ketika musim panas ialah tarikhnya pada 21 Mac. Ketika musim bunga 21 Mac. Ketika musim panas 21 Jun. 1. Ketika musim luruh 23 September. 22 Disember pada musim sejuk. Dia depan dia sama je Nisa, 20-20. Cuma depan dia 1, 3, 2. Selalu pelajar silap tarikh tu. Jadi cikgu ajar 1, 1, 3, 2. Bibik PA lari Singapura kerana gaji lebih tinggi. Jadi nombor je 1, 1, 3, 2. Jadi boleh rancanglah dari bulan 3, 4, 5 adalah musim bunga. Kemudian daripada bulan 6, 7, 8 adalah musim panas. Kita boleh merancang percutian kita selepas habis COVID ni nanti. Semoga COVID ni segera berlalu cikgu. Kita pun kena sentiasa jaga diri dengan mematuhi SOP dengan penuh berdisiplin. Okey, baik. Kemudian akibat peredaran bumi mengelilingi matahari Nisa, dia ada dua keadaan. Maksudnya equinox dan solstice. Okey, pelajar cikgu mana equinox, mana solstice? Jangan risau, cikgu bantu. Okey, equinox EK. Selepas huruf E adalah huruf K di sini. K ni bermaksud khatulistiwa. Bila khatulistiwa macam kita lah Nisa, 12 jam siang dan 12 jam malam. Maksudnya siang dan malam sama panjang. Okey. Cikgu nak buatlah aktiviti sikit dengan Jom, Nisa. Cikgu. Okey, kita tukarlah ya, saya bagi cikgu globe dengan bulan ni. Saya cikgu nak uji Nisa. Okey, ini adalah kedudukan 4 kedudukan bumi ketika beredar mengelilingi matahari. 1, 2, 3 dan 4. Baik, cikgu nak Nisa labelkan dulu tarikhnya. Tadi cikgu ajar ingat sifir? Ya, sifir 3. Okey, kita mula daripada kedudukan yang pertama. Mana tarikhnya Nisa? Kalau bulan 3 yang ini cikgu. Okey, saya akan klikkan di sini. Okey, pandai. Kemudian di kedudukan yang kedua. Kalau kedua 3, 6 cikgu. Ya. 21, 6. Ni ada jadi adik saya ni. Ya ke? Okey. Yang kedudukan yang ketiga. Ketiga mestilah bulan 9 cikgu. Ya, 3, 6, 9. Kita klikkan di hadapan. Okey.
Dan yang terakhir, kedudukan yang terakhir, keempat, bulan 12. semestinya Ya. 22 hari bulan 12. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Okey, tadi cikgu ajar bulan 3, 6, 9 dan 12. 1, 1, 3, 2. Maksudnya 21, 21, 23 dan 22. Mudah kan? Okey. Dari segi musim Nisa, cikgu ajar macam mana nak ingat tadi? Bibik PA lari Ya, Singapura. pandai. Brilian Nisa ni. Okey, Nisa boleh ambil untuk musim yang di kedudukan yang pertama dulu. Kalau bibik B, bunga. Okey. okey. Saya akan buka ni. Saya akan letak tari dekat sini. Kemudian saya akan klik Ya, macam ni. okey. Kemudian PA. PAP panas. Panas yang ini gambar matahari. Kita dapat lihat matahari. Okey. Okey, bagus. Yang kedudukan Okey. yang ketiga. Yang ketiga lari L. L musim luruh cikgu. Ya, betul. Okey, saya ambil dia punya ni. Okey. Oh, terpusing pula dia. Alamak tersalah. Terbalik. Terbalik pula macam ni kita lekatkan Okey. musim luruh. Dan yang terakhir Okey. semestinya musim sejuk. Okey, Okey. cikgu bantu. Okey. So, jadi lengkaplah peredaran bumi dalam masa 1 tahun. Jadi kita Ya. boleh merancanglah percutian nak pergi pada bulan berapa, nak pergi honeymoon ke, Betul, nak bawa cikgu. keluarga ke, kan? Cikgu, kita ada 4 musim dan saya rasa antara yang paling orang tertarik adalah musim sejuk sebab kat Malaysia tak ada salji. Kita panas je. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan apa aktiviti yang sesuai untuk dilakukan kalau musim sejuk atau musim panas. Okey. Kebanyakan penduduk pada musim sejuk ni dia akan lebih banyak masa dihabiskan bersama keluarga. Ya. Contohnya macam menonton video, filem di rumah sebab sejuk kan. Dan ada juga yang menjadikan sejuk ni sebagai pelancongan menggiatkan aktiviti luncur ais. Macam contohnya ada buat iglu ke, buat apa-apa daripada Buat salji. snowman. Do Okey. you Kalau wanna musim build panas, snowman? kalau musim panas pula, masa ni lah kita punya haiwan ternakan dibawa keluar untuk meragut rumput. Okey. Okey, baiklah. Kalau musim sejuk kan cikgu di luar negara, mereka menyambut perayaan Christmas yang sangat meriah. Jadi itulah musim untuk mereka bercuti. Ya, bercuti dan sesuai duduk di rumah sebab musim sejuk bulan 12. Okey, baiklah. Cikgu, di belakang kita ni ada satu video yang sangat menarik. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey. Video ni berkenaan dengan apa, cikgu? Video ini adalah berkenaan dengan peredaran bumi mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Baik. Jadi satu peredaran ni mengambil masa selama 1 tahun ataupun 365 1/4 hari. Okey. Itu sebabnya kita ada 4 musim dan kita di Malaysia menikmati musim panas dan lembap sepanjang tahun. Kalau nak menikmati musim bunga, contoh cikgu ya, saya pernah ke Korea, saya pernah ke Jepun untuk melihat sendiri bagaimana musim bunga kat sana cikgu. Banyak sangat bunga-bunga satu ladang tu. Kalau kat Jepun tu bunga apa yang banyak tu Nisa? Bunga sakura. Ya betul, bunga sakura. Okey. Boleh cikgu tambah lagi Nisa? Ya, silakan cikgu. Okey, di kedudukan 1 dan 3 bunga luruh. Bunga luruh. Bunga luruh. Panas, sejuk. Okey. Okey. Tadi saya dah kata equinox. Equinox. K maksudnya matahari berada di garisan khatulistiwa. Maksudnya siang dan malamnya adalah sama panjang. Tapi untuk kedudukan solstice tak sama panjang. Ya. Okey. Kalau ini adalah musim panas. Baik. Musim panas maksudnya hemisfera utara siangnya lebih panjang dari malam. Musim panas kan? Maksudnya siang lagi banyak lah, lebih panjang. Maknanya cikgu, kalau kita berada di luar negara, contohlah ya kalau kita berpuasa di negara yang musimnya panas pada waktu tu, puasanya lebih panjang lah cikgu. Lah. Sebab tu kita kena merancang bila kita nak pergi. Sebab tu kita kena ada ilmu ni semua ni. Betul. Okey. Manakala kalau di kedudukan 4, musim sejuk, di hemisfera utara, malamnya lebih panjang dari siang. Cikgu, satu lagi musim yang rasanya sangat sinonim dengan negara kita iaitu musim tengkujuh cikgu. Jadi adakah itu dipengaruhi dengan peredaran atau pemutaran bumi? Musim tengkujuh ni dia berkaitan dengan kita punya perubahan angin monsun. Itu berlaku di Malaysia disebabkan perubahan angin monsun. Dia tak ada kaitan dengan putaran dan peredaran. Itu disebabkan perubahan angin monsun. Jadi adik-adik di rumah kena ingat kalau musim tengkujuh tu musim banjir ke kan, jangan keluar rumah, jangan main air. Itu adalah berkaitan dengan perubahan angin monsun. Hari ini kita belajar berkenaan dengan putaran dan peredaran bumi.
Okey. Kemudian anak murid cikgu selalu keliru. Ya, cikgu. Bila ini khatulistiwa senanglah cikgu. Ya. Bila kat sini matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan mana? Okey, ini panas. Panas. Santan panas. Santan panas. Jadi sejuk. Santan panas jadi sejuk. Tapi santan tu tukarlah kepada garisan Sartan. sartan. Yang ini pula matahari tengah hari tegak di atas kepala ketika matahari berada di garisan jadi. So selesai masalah. Santan panas jadi sejuk. Tadi kita dah tahu macam mana nak mengingat dengan ringkas nama-nama garisan, kemudian musim, tarikh dan sebagainya. Okey cikgu. Jom kita teruskan lagi. Okey, baiklah. Bila contohnya tadi cikgu kata bila musim panas ni matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. Okey. Maknanya hemisfera utara siang lebih panjang dari malam. Okey. Namun di sebaliknya di hemisfera selatan dia berlawanan Nisa. Kalau kat sini siang lebih panjang dari malam, yang bawah ni malam lebih panjang dari siang. Jadi anak-anak murid cikgu ingat satu je lah. Ingat yang berlaku di hemisfera utara akan tahu apa yang berlaku di hemisfera selatan. Sebaliknya pada musim sejuk, okey, bila musim sejuk maksudnya siapa lagi panjang Nisa? Kalau musim sejuk, malam lagi panjang. Di hemisfera utara, malam lebih panjang dari siang. Tapi di hemisfera selatan, siang lebih panjang dari malam. Boleh jadi di kutub utara ni 24 jam malam Nisa. Ya, 24 jam gelap je. Ada orang duduk ke cikgu kat kutub utara tu? Mungkin tak ramai lah Nisa kan. Di hemisfera selatan pula 24 jam siang. Dia tak tahu siang ke malam, waktu yang sama sahaja. Jadi macam Malaysia kita tak pernah alami sebab kita berada di garisan khatulistiwa yang membuatkan waktu kita sama rata 12 jam siang dan 12 jam malam. Jadi perbezaan siang dan malam ni berlaku akibat peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau putaran bumi tetap pada paksinya, peredaran tetap pada orbit masing-masing. Dah boleh ingat dah. Yang penting kita betul-betul beri perhatian. Tak susah pun geografi ni sebenarnya adik-adik. Kalau kita mahirkan diri dengan informasi-informasi dan bagaimana nak mengingat kata-kata kunci, mudah aja cikgu kan. Baiklah. Sebab tu geografi ni kalau orang yang rasa susah, cikgu yang akan mudahkan. Sebab tu kena menuntut dengan cikgu. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton Mahir di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar berkenaan dengan garis bumi. Abu suruh kakak jadi hantu. Kemudian kita belajar mengenai putaran dan peredaran bumi, gerhana bulan, gerhana matahari, 4 musim, bibik peah lari Singapura. Betul cikgu? Saya ingat 1132. Diharapkan adik-adik di rumah pun turut sama mengikuti. Jadi setelah apa yang kita belajar selama 1 jam ni cikgu, apa yang boleh cikgu rumuskan untuk rakan-rakan kita? Baiklah anak-anak murid cikgu di rumah yang sedang setia menonton. Okey. Tadi di awal tadi cikgu dah gariskan 3 objektif. Jadi objektif yang pertama ialah menyatakan 2 pergerakan bumi iaitu putaran dan peredaran. Kesan-kesan putaran bumi yang pertama ialah kejadian siang dan malam. Yang kedua, pembiasan angin lazim. Yang ketiga, kejadian pasang surut. Dan yang keempat, perbezaan waktu tempatan. Okey, untuk objektif yang ketiga, kesan-kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang pertama ialah kejadian gerhana. Gerhana terbahagi pada 2 iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan kesan yang kedua adalah kejadian 4 musim. Yang ketiga,
kesannya ialah kejadian siang dan malam tidak sama panjang. Mengikut negara-negara, ikutlah mereka di kedudukan mana cikgu kan. Macam kita di Malaysia di Garisan Khatulistiwa. Kalau itu pun lupa, macam mana ni adik-adik kan. Okey, baiklah, tekan menonton saluran Didik TV KPM. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Syafiqin kerana bersama-sama dengan kita, cikgu dari SMK Lubuk Buntag. Saya juga nak mohon maaf sekiranya ada tersalah tutur kata, tergurau-gurau lebih. Minta maaf ya, produser saya yang cantik tu selalu saya marah dia, Fika macam mana ni kan. Macam tu. Baiklah, kepada seluruh tim produksi Didik TV. Assalamualaikum. Bye.